اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على حبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على حبيب الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. اللهم فكهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim rahimahullahu taala. Kita berada pada siri yang ke-142 dan pada petang ini kita nak bermula daripada riwayat yang ke 2333 berkenaan tentang setiap perbuatan baik itu dikira sedekah. An-nasma sadaqah yaqa'u ala kulli naw'in minal ma'ruf. Baca dulu hadis sanad dia 2333. Nabi SAW telah bersabda, ala kulli muslimin sadaqah. Lazim ke atas setiap orang Islam untuk memberikan sedekah sebagai tanda bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepadanya. Maka dikata kepada baginda, ara'aita, Tuan maklumkanlah wahai Rasulullah, illam yajid, jika seseorang itu tidak ada apa-apa yang dia dapati untuk diberikan sebagai sedekah. Maka baginda bersabda, ya'tamilu biyadaih, maka hendaklah dia melakukan sesuatu amalan dengan kedua tangannya, fayanfa'u nafsah, lalu mendatangkan manfaat kepada dirinya, wa yatasaddaq, dan bersedekah. Qala, maka bertanya lagi, berkata lagi orang tersebut, ara'aita, Tuan maklumkan, illam yastati, kalau itu pun seseorang itu tak mampu, dia tak ada apa-apa nak memberi sedekah. Maka sabda Nabi SAW, yu'inu, perbuatan menolong, zal hajah, orang yang berada di dalam sesuatu keperluan, al-malhuf, yang terdesak, maka itu pun adalah sedekah. Seseorang yang mana dia memerlukan sesuatu bantuan, pertolongan, walaupun sekadar menunjuk jalan, walaupun sekadar mengalihkan sesuatu halangan, maka itu pun adalah sedekah. Ditanya lagi kepada Nabi, ara'aita illam yastati', maklumkanlah jika itu pun dia tidak mampu. Maka sabda Nabi SAW, ya'muru bil ma'ruf, menyuruh melakukan kebaikan, awil khairi, ataupun kebaikan, adalah satu sedekah. Qala, berkata orang tersebut lagi, ara'aita, maklumkanlah wahai Rasulullah, illam yaf'al, jika itu pun beliau tidak mampu nak buat, maka apakah lagi sedekah yang dia boleh buat? Maka sabda Nabi, yumsiku anisyar, menahan dirinya daripada melakukan perbuatan yang tak elok, yang buruk, yang jahat. Fa innaha sadaqah, maka itu pun adalah sedekah. Maka sebenarnya dalam hadis ini, Imam Muslim bawakan hadis ini nak menerangkan kepada kita bahawa sebenarnya banyak cara untuk memberi sedekah. Tolong orang walaupun tak perlu duit, sedekah. Kita menyuruh, mengajak orang berbuat baik, dah dikira sedekah. Nampak benda yang tak elok, kita tegur, kita cegah, maka itu pun adalah sedekah. Maka sebenarnya terlalu besar peluang untuk kita bersedekah. Lagi-lagilah terlalu banyak nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita. Jelas ke jelas? Terus baca hadis seterusnya. Riwayat yang lebih kurang sama. Terus
Maka Abu Hurairah radhiyallahu taala meriwayatkan daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam beberapa hadis, dan antaranya adalah hadis ini di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Maka hadis ini Imam Muslim bawakan nak menerangkan kenapa setiap orang Islam itu perlu sedekah. Maka antara sebabnya adalah kerana Allah jadikan pada tubuh badan kita adanya sendi, adanya joint pada tulang, yang mana sebenarnya jumlahnya Nabi SAW menyebut lebih kurang 360 sulama, lebih kurang 360 joint yang ada dalam tubuh badan kita, ataupun sebahagian menterjemahkan sebagai sendi. Maka sebenarnya itu menjadikan sepatutnya kita bersyukur. Kita boleh menggerakkan jari, boleh menggerakkan mata, tubuh badan, tangan, kaki. Dia tak stiff, dia boleh gerakkan. Maka sebenarnya perlu untuk bersyukur, dan antara cara bersyukur adalah untuk sedekah. Namun tak semua orang mempunyai harta untuk diberikan sebagai sedekah. Maka sebenarnya banyak cara untuk seseorang itu memberi sedekah. Maka sabda Nabi SAW, kullu salama, setiap joint tulang ataupun setiap sendi daripada manusia, alaihi sadaqah. Maka sebab itu pada baris yang terakhir, apakah sulama? Al-mafsal, iaitu joint tulang, sambungan tulang. Maka setiap joint tulang daripada manusia lazim ke atasnya sedekah. Kulla yaumin, setiap hari. Sebab Allah bagi dia peluang setiap hari. Tatlu'u alaihi syams, setiap hari yang terbit padanya matahari. Maka Nabi SAW terangkan bagaimanakah cara nak memberi sedekah. Tidak semestinya dengan duit. Sabda Nabi SAW, ta'dilu ataupun ya'dilu bainal ithnain, mendamaikan di antara dua orang yang bertengkar, itu pun adalah sedekah. Wa yu'inur rajula, menolong seseorang fi dabbatih, pada binatang tunggangannya, fayahmiluhu ataupun fatahmiluhu, lalu dia menaikkan orang tersebut di atas kenderaan dia. Dia tak dapat naik, maka ditolong untuk naik. Orang tersebut tak boleh nak masuk kereta. Kalau zaman kita, dia tolong bantu masukkan ke dalam kereta. Tolong tutupkan pintu. Maka itu pun adalah sedekah. Au yarfa au tarfa lahu alaiha mata'ah, menaikkan ke atas unta dan kudanya barang-barangnya, itu pun adalah sedekah. Ataupun zaman kita, kita tolong tolak troli dia, itu adalah sedekah. Tolong masukkan barang-barang di dalam bonet dia, itu pun adalah sedekah. Kemudian sabda Nabi SAW, wal kalimatut tayyibu sadaqah, satu kalimah yang baik itu pun adalah sedekah. Mengucapkan kalimah yang baik yang boleh menggembirakan orang, maka itu pun adalah sedekah. Wa kullu khutwatin, bahkan setiap langkah, yamshiha, yang dia gunakan untuk berjalan, ila salati, menuju salat, sedekah, itu pun adalah sedekah. Dia berjalan mungkin daripada rumah ke surau dia 500 langkah, dah 500 sedekah. Wa tumitul adha, dan mengalihkan sesuatu yang menyakitkan daripada jalan, sedekah, itu pun adalah sedekah. Maka sebenarnya banyak peluang untuk manusia itu melakukan sedekah. Terus 2336. Maka kalau kita tak boleh buat semua, kita ambil satu. Apa yang kita boleh buat? Cakap benda yang elok-elok kepada orang. Maka setiap satu perkataan adalah sedekah. 2336 baca. Maka Nabi SAW bersabda, hadis daripada Abu Hurairah, ma min yaumin, tidak ada suatu hari pun, yusbihul ibadu fihi, seorang mana-mana hamba berpagi padanya, illa kecuali malakan, ada dua malaikat, yanzilan, yang kedua ini turun. Kerja dua malaikat ini mendoakan sahaja. Maka apakah isi kandungan doa mereka? Salah seorang daripada kedua malaikat ini akan berdoa, Allahumma a'ti munfiqah khalafa. Ya Allah, berikanlah kepada orang yang menginfakkan, mensedekahkan hartanya sesuatu, khalafa, gantian yang baik. Wa yaqulul akhar, dan orang yang malaikat yang kedua akan berdoa, Allahumma a'ti mumsika talafa. Ya Allah, berilah kepada orang yang kedekut, talafa, kebinasaan. Berikanlah kebinasaan kepada orang yang kedekut, ya Allah. Al-a'yadzubillah. Moga Allah pelihara dan selamatkan kita daripada beroleh doa malaikat yang mendoakan kebinasaan kepada orang yang
kedekut, orang yang bakhil. Kalaulah dia tak ada apa-apa, tidaklah mendapat doa ini. Tapi dia ada, dan pada waktu itu dia tak nak langsung untuk bersedekah. 2337 baca. Harithah bin Wahab berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kamu. Fayushiku, amat dekat waktunya, seseorang akan berjalan dengan membawa sedekahnya. Lalu berkata, fayaqulul ladzi utiha, maka berkatalah orang yang ingin untuk diberikan kesedekah kepadanya, lau ji'tana biha, kalaulah kamu membawa kepada kami sedekah ini bil amsi semalam, qabiltuha, nescaya aku akan terima. Fa ammal an, adapun sekarang ini, fala hajata li biha, maka aku tidak memerlukan dengan sedekah ini. Fala yajidu, akan datang satu masa, sabda Nabi, tidak ada orang yang akan menerima sedekah. Maka sabda Nabi, bersedekahlah sebelum datangnya waktu tersebut. Kerana akan ada waktu dan masa bila Allah dah mengurniakan keberkatan kepada penduduk bumi, maka dah tak ada orang yang nak menerima sedekah. Maka bagaimana kita nak mendapat pahala sedekah? Terus 2338 338, minta maaf. Terus maka bermula daripada hadis yang kita baca tadi, Nabi SAW mengingatkan, jangan kita sangka kita ada harta, maka pada waktu itu terpulang pada kita bila nak sedekah. Nabi SAW ingatkan bahawa sebenarnya adanya orang yang menerima sedekah sebenarnya adalah satu ihsan daripada Allah untuk kita. Satu peluang daripada Allah untuk kita. Akan datang satu masa Nabi bersabda, tak ada orang yang nak menerima sedekah. Tak ada orang yang nak menerima pada waktu itu pemberian. Tak ada orang. Sebab manusia pada waktu itu berada di dalam keadaan yang berkah, keadaan yang baik, keadaan yang elok. Maka kita patut bersyukur ada orang yang masih lagi nak menerima sedekah kita, sumbangan kita, pemberian kita. Dan Allah pun beri kepada kita sedikit sebanyak harta adalah untuk melihat adakah kita menggunakannya pada tempat yang Allah suka. Terus daripada Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam baginda bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, pasti dan pasti akan datang kepada manusia satu masa, yatufur rajul, berpusing-pusing mencari seseorang, fihi, padanya, bisadaqah, dengan sedekah yang dia bawa, minaz zahab, daripada emas. Dia nak bagi pada waktu tu emas, nak bagi sedekah. Thumma la yajidu ahadan, kemudian dia tidak mendapati seorang pun, ya'khudhuha minhu, yang sudi menerima emas ataupun sedekah ini daripadanya. Dan ini berlaku nanti apabila tiba waktunya di akhir zaman. Wa yurar rajul, dan akan kelihatan ar-rajulul wahid, seorang lelaki, yatba'uhu, maka yang mengikutinya adalah 40 orang perempuan. Yaluz nabihi, 40 orang perempuan ini akan berlindung dengan seorang lelaki. Kenapa pada waktu itu 40 orang akan berlindung dengan seorang lelaki? Min qillatir rijal, kerana pada zaman tersebut sedikitnya lelaki, wa kathratin nisa, dan banyaknya para wanita. Maka Imam Nawawi terangkan pada baris yang keempat daripada penghujung syarah An-Nawawi, maka kata Imam Nawawi, yaluz nabihi bermaksud yantamina ilaih liyakumu bihawaijihinna, maka seorang lelaki ini yang akan menguruskan segala keperluan para wanita dan pada waktu itu mempertahankan mereka. Kaqabilatin, seperti sebuah kabilah yang berbaki daripada lelakinya hanya sangat sedikit dan yang berbaki adalah para wanita. Kenapa zaman tersebut tak banyak lelaki? Maka kata Imam Nawawi, wa amma sababu qillatir rijal, dan sebab sedikitnya lelaki dan banyaknya wanita, fahuwal hurub wal qital, kerana pada zaman tersebut terlalu banyak peperangan, pembunuhan yang berlaku sehingga tidak berbaki kecuali sangat-sangat sedikit lelaki yang perlu untuk mempertahankan wanita daripada keluarga dan kabilah dia. Jelas ke jelas? Terus wa fi riwayah. Terus 2339 baca. Maka hadis ini pun sama nak menerangkan
bahawa akan datang satu masa tak ada orang dah nak terima sebarang sedekah. Maka hendaklah kita bersegera bersedekah sebelum datangnya tempoh tersebut. Maka janganlah kita rasa kita yang baik sebab kita yang bagi sedekah pada orang. Tapi wujudnya penerima sedekah adalah kurniaan daripada Allah untuk kita supaya kita beroleh peluang untuk mendapat pahala. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, la taqumus sa'ah, tidak akan datangnya kiamat hatta yaksural mal, sehingga harta akan menjadi banyak. Wa yufida, dan akan menjadi melimpah ruah. Maka nanti kita akan baca betapa banyaknya harta sebelum datangnya hari kiamat. Hatta yakhrujar rajul, maka akan ada seseorang lelaki keluar membawa zakat hartanya, fala yajidu ahadan, dia tidak akan menjumpai seorang pun yakbiluha, yang sudi untuk menerima zakat dia. Zaman kita kalau orang bagi sumbangan sedekah berebut, tapi akan datang satu masa, sabda Nabi, sebelum datangnya kiamat, maka tak ada orang yang nak menerima sebarang sedekah ataupun sumbangan. Fala yajidu ahadan yakbiluha minhu, maka dia tidak akan mendapati seorang pun yang akan menerima sedekah tersebut daripadanya. Wa hatta ta'uda ardul arab, dan tak akan berlakunya kiamat sehingga tanah Arab kembali menjadi muruja, padang rumput, wa anhara, dan juga sungai-sungai sahaja. Apakah maksud tanah Arab akan menjadi padang rumput dan juga sungai-sungai? Bermaksud, kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, annahum yatrukunaha, manusia akan tinggalkan semenanjung Arab, mereka akan tinggalkan tanah Arab dan mereka akan berpindah ke tempat lain. Maka tidak ada yang tinggal kecuali pada waktu itu tanaman yang tidak dijaga, dan pada waktu itu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, hanya ada sungai-sungai dan airnya sahaja. Wa dzalika liqillatir rijal. Hadis ini, kata Imam Nawawi, bermaksud kerana pada zaman tersebut dah tak banyak lelaki. Wa kasratil urub, banyaknya peperangan berlaku, maka manusia banyak meninggalkan tanah Arab untuk menyelamatkan diri di tempat yang lain. 2340 baca hadisnya. Maka masih lagi Nabi menggalakkan untuk bersegera bersedekah. Sabda Nabi, tidak akan berlakunya kiamat hatta yaksura fikumul mal, sehingga melimpah ruah pada kamu akan harta. Fayafidha, dan melimpah ruah sehingga yuhimmu, menjadikan sedih, merisaukan pemilik harta, siapakah yang akan menerima daripadanya sedekah dia. Tak ada orang nak terima sedekah, dia menjadi sedih, dia nak bagi pada siapa, dia cari-cari, tak ada orang yang nak terima sedekah. Wa yud'a ilaihi rajul, dan akan dipanggil kepada zakat tadi, sedekah tadi, orang lain. Fayaqulu, maka orang tersebut akan menjawab, la arabali fih, ay la hajata li fih, tidak ada keperluan untukku pada harta zakat kamu dan sedekah kamu. Jelas ke jelas? 2341 baca. Maka kenapanya banyak harta? Nabi terangkan pada hadis ini. Baca. Abu Hurairah radhiyallahu taala berkata, Nabi SAW bersabda, taqiul ardu, bumi akan memuntahkan. Memuntahkan bermaksud bumi akan keluarkan segala khazanah yang ada di dalamnya. Maka Nabi gambarkan seperti mana seseorang yang muntah, maka dia akan keluarkan segala isi perutnya. Taqiul ard, maka bumi akan memuntahkan aflaza, bahagian-bahagian, kabidiha, isi perutnya. Maka dia akan keluarkan semua emas, semua benda, semua kekayaan. Punya banyak, sampai tak ada orang nak ambil. Sabda Nabi, kita zaman kita bergaduh kerana harta. Bergaduh. Tapi akan datang satu masa, maka Nabi SAW sebut, harta dah tak bernilai. Emas, pada waktu tu orang dah tak pandang. Maka aflas, apakah maksud aflas? Maka pada baris yang kedua, 4, 6, 8. Baris yang ketujuh, kata Imam Nawawi, aflas bermaksud al-qit'atu min kabidil ba'ir, cebisan daripada isi kandungan perut ataupun isi kandungan hati. Maka bumi akan memuntahkan bahagian daripada isi perutnya.
amsalal ustuwan, maka apa yang bumi muntahkan umpama tiang-tiang besar, minaz zahabi, daripada emas dan juga perak. Kita tahu emas 1 gram pun dah 1000. Bayangkan pada waktu itu tiang-tiang emas bumi akan keluarkan. Perumpamaannya sabda Nabi, sehingga kan Nabi gambarkan, fayaji'ul qatil, maka akan datanglah orang yang pernah membunuh kerana harta. Maka dia berkata, fi hadza qataltu, disebabkan harta ini aku pernah membunuh. Wa yaji'ul qati', dan datanglah orang yang pernah memutuskan hubungan keluarga kerana harta. Fayaqulu, maka dia akan berkata dengan penuh penyesalan, fi hadza qata'tu rahimi, kerana hartalah aku telah memutuskan hubungan keluarga. Wa yaji'us sarik, dan akan datanglah pencuri, lalu dia akan berkata, fi hadza quti'at yadi, disebabkan harta inilah tanganku telah dipotong kerana mencuri. Kemudian sabda Nabi, summa yada'unahu, maka manusia semuanya akan meninggalkan jongkong-jongkong emas, tiang-tiang emas tadi. Fala ya'khuzuna minhu syai'a, tak ada sesiapa yang akan mengambil walaupun sedikit, kerana terlalu banyak harta. Dan pada waktu itu manusia dah tak perlukan harta atas apa pun sebab. Maka inilah keadaan bila berlakunya kiamat. Kalaulah dekat dunia itulah keadaan dia, apatah lagi pada hari kiamat. Maka manusia tak pandang pun harta yang ada, yang dipandang adalah amalan. Maka ini akan berlaku sabda Nabi SAW bila apabila tiba waktu dan masa dia. Sebab itu Nabi galakkan kita untuk bersedekah dan memberi, supaya kita tidaklah berada pada waktu yang mana bila nak bersedekah, tidak ada lagi orang yang mahu untuk mengambilnya. Jelas ke jelas? 2342 baca. Maka hadis ini nak menerangkan bahawa walaupun digalakkan untuk bersedekah, maka hendaklah bersedekah daripada yang baik. Janganlah benda yang tak elok baru nak sedekah. Baju yang koyak baru nak sedekah. Makanan yang dah nak basi baru nak sedekah. Dan kemudian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad baru nak hantar ke rumah anak yatim, ke tahfiz. Padahal makanan tu adalah sisa. Yang mana kita dah tak nak makan. Ataupun kerana kenduri, sisa. Pada waktu tu tetamu dah tak nak makan. Maka dengan alasan membazir baru nak sedekah. Kenapa pada waktu itu tak sedekah daripada awal? Daripada awal berikan yang terbaik. Maka kadang-kala kesian anak-anak tahfiz, anak-anak yatim, mereka dapat makanan yang dah nak basi. Pernah berlaku beberapa kali ketika mana dulu saya mengajar tahfiz, dah nak basi baru bagi. Nak basi, tak tahu malu. Bagaimana pada waktu tu tak tahu malu dengan orang yang hafal Al-Quran, maka apatah lagi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makanan yang basi baru nak sedekah dengan alasan tak nak membazir. Tapi apabila diri sendiri dah tak nak, maka baru bagi. Maka itu bukan sedekah yang dihargai oleh Allah, sedekah yang disukai oleh Allah. Maka sebab itu hadis-hadis yang bakal kita baca ini, Nabi menjelaskan sedekah yang terbaik adalah dari sedekah yang disukai oleh Allah, adalah sedekah sesuatu yang baik. Apa dalam hadis yang sebelum ni kita baca pagi tadi, sedekah daripada harta yang paling kita cinta, paling kita sayang, itu adalah disukai oleh Allah. Terus baca. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala telah berkata, Nabi SAW bersabda, ma tasaddaqa ahadun, tidaklah seseorang itu bersedekah bisadaqatin, dengan sesuatu sedekah, min tayyib, daripada sesuatu yang baik, wala yaqbalullah, dan Nabi SAW ingatkan, dan Allah tidak menerima illa tayyib, kecuali yang baik. Jadi, kalaulah kita bagi yang tak elok, kalaulah kita bagi yang kita sendiri pun dah tak nak. Sebab itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah SWT sebut, walastum biakhidhihi illa an tughmidu fih, janganlah kamu memberi sedekah yang kamu sendiri tak nak kecuali kena tutup mata. Kadang-kadang itu yang kita bagi sedekah, kita sendiri tak nak, kecuali tutup mata, tak perasan, barulah kita sanggup ambil. Maka jangan bagi sedekah yang seperti itu. Maka Nabi ingatkan, dan Allah tidak menerima kecuali sesuatu yang baik. Illa akhadhahar rahman, maka apabila seseorang itu memberi sedekah sesuatu yang baik, maka Allah akan mengambilnya biyaminih,
Apakah maksud biyamin ni? Maka pada baris daripada bawah 2, 4, 6, 8, 10 kata Imam An-Nawawi. Maksud daripada biyamin ni adalah fakuniyah huna an qabuli sadaqah. Balik dah. Masuk. Maka maksud daripada biyamin adalah pada waktu itu penerimaan. Maka Allah Subhanahu wa taala akan mengambil sedekah yang baik tersebut dengan penuh penerimaan. Wa in kanat tamrah, walaupun hanya sebiji kurma, tapi kurma yang terbaik, kurma yang pada waktu itu dia dalam keadaan dia perlukan, dia bagi. Fatarbu, maka bila sesuatu sedekah itu sedekah yang baik, maka sedekah tersebut akan membesar fi kafir rahman, di dalam jagaan ar-Rahman, sehingga menjadilah pada asalnya hanya sebiji kurma, tetapi kerana ianya adalah sedekah yang baik, maka menjadilah ianya besar, lebih besar pahala dan ganjarannya daripada gunung. Kama yurabbi, maka Nabi berikan perumpamaan sebagaimana manusia bila menjaga faluwah, anak kuda, au fasilah, ataupun anak unta. Cuba kalau kita jaga dengan baik anak kuda dan juga anak unta, apa jadi dengan tu? Mati ke? Dia akan jadi besar, dia akan jadi kuda yang sihat, akan jadi unta yang sihat. Macam manusia, bila dia jaga anak dia dengan baik, menjadilah anak yang sihat. Maka bila sedekah itu sedekah yang baik, Allah akan jaga, maka menjadilah pahala dia menjadi berlipat kali ganda, sehingga walaupun sedekah hanya kurma, tetapi pahalanya adalah menjadi seperti gunung, seperti bukit. 2343 baca. Nabi SAW bersabda, la yatasaddaqu ahadun, tidaklah bersedekah salah seorang daripada kamu bitamratin, dengan sebiji kurma, namun min kasbin tayyib, daripada pendapatan yang elok, bukannya daripada perkara yang haram, kecuali Allah akan mengambilnya biyaminih, dengan penuh penerimaan, fayurabbiha, maka Allah akan menjaga sedekah tersebut sebagaimana salah seorang daripada kamu menjaga faluwah. Apakah maksud al-falu? Al-falu bermaksud al-muhru, anak kuda. Sebagaimana salah seorang daripada kamu menjaga anak kuda, au qalusah, ataupun anak unta, maka menjadilah sedekah tersebut seperti al-jabal, bukit ataupun gunung, au a'zam, bahkan pahalanya akan menjadi lebih besar daripada bukit dan gunung. 2344 baca sampai habis. Begitu juga 2345, baca dua hadis ni sampai habis, lebih kurang sama makna dia. Terus minal kasbi tayyib, sedekah itu mestilah daripada pendapatan yang baik. Fayadha'uha fi haqqiha, dia pun bagi sedekah pada tempat yang sepatutnya, maka Allah akan menjaga sedekah tadi sehingga pahalanya akan menjadi berlipat kali ganda. Terus 2345. Hadis berikut ini pun sama, Allah tak menerima kecuali daripada sedekah yang baik. Namun ada penambahan pada hadis ini bahawa Nabi mengingatkan Allah tak akan menerima doa kalaulah seseorang itu terjebak dengan haram. Kalaulah dia terjebak dengan haram, maka Allah tidak menerima doa dia. Dan Allah menyuruh kita sebagaimana Allah menyuruh para Nabi untuk menjaga pemakanan daripada memakan sesuatu yang haram. 2346 baca. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha tayyib, sesungguhnya Allah suci daripada segala kekurangan. Tayyib kata Imam Nawawi pada baris yang pertama, bimakna al-munazzah anin naqais, Allah suci daripada segala kekurangan. La yaqbalu illa tayyiba, Allah tidak menerima sesuatu kecuali hanya yang baik. Wa innallaha amaral mu'minin,
Dan Allah ada memerintahkan orang beriman dengan perintah yang sama yang Allah perintahkan dengannya para rasul. Apakah perintah tersebut? Makan daripada sesuatu yang halal dan baik. Kalaulah seseorang itu makan yang haram, maka menjadikan doanya ditolak, doanya tidak diterima. Maka firman, sebab itu kalau kita lihat pada ayat yang pertama, iaitu surah Al-Mu'minun ayat 51, maka Allah menyeru, ya ayyuhar rusul, wahai para rasul. Kemudian ayat yang kedua yang dibawa oleh Imam Nawawi, suratul Baqarah ayat 72, maka Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Namun lepas seruan itu, maka perintahnya adalah sama. Untuk para rasul sama, untuk orang beriman pun sama. Apakah perintahnya? Kulu minat tayyibat. Makanlah kamu daripada makanan-makanan yang baik, makanan yang halal, makanan yang bersih daripada syubhat. Begitu juga surat untuk orang beriman, kulu min tayyibati ma razaqnakum. Makanlah kamu daripada yang terbaik yang kami rezekikan kepada kamu. Kemudian sabda Nabi SAW, summa zakar rajul. Kemudian Nabi SAW menceritakan perihal seorang lelaki, yutilu safar, jauh permusafirannya, ash'ath, yang kusut masai rambutnya, aghbara, berdebu badannya. Yang mana ini adalah situasi yang sepatutnya Allah kesiankan dia dan Allah kabulkan segala doa dia. Maka orang ini yang mana kusut masai rambutnya, berdebu badan dia kerana jauhnya perjalanan. Yamuddu yadaih, Nabi bersabda, dia pun mengangkat kedua tangannya ke langit. Lalu dia pun berdoa, ya Rab, ya Rab, ya Rab. Dia pun berdoa, wahai Tuhanku, wahai Tuhanku. Maka Nabi SAW bersabda, wa mat'amu haram, padahal makanan dia adalah haram. Wa mashrabuhu haram, minuman dia adalah daripada yang haram. Wa malbasuhu haram, pakaiannya adalah daripada yang haram. Wa ghudhiya bil haram, dan badannya beroleh ghiza, beroleh tenaga dengan sesuatu yang haram. Maka Nabi bersabda, fa anna yustajabu lidzalika, maka bagaimana nak dikabulkan doa tersebut? Takkan, Allah takkan terima. Orang yang mana terjebak dengan haram, Allah tak kabulkan doa dia. Maka di sini penekanan untuk meninggalkan yang haram. Terus galakan hadis-hadis yang bakal kita baca adalah berkenaan tentang galakan untuk bersedekah walaupun separuh kurma, ataupun walaupun bersedekah dengan perkataan yang elok. Wa annaha, dan kena ingat bahawa sedekah hijab adalah pelindung daripada api neraka. 2347 baca. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, man istata'a, barang siapa yang mampu di antara kamu, an yastatira, untuk melindungi dirinya minan nari, daripada api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sebahagian kurma, falyaf'al, maka hendaklah dia buat. Nak menunjukkan besarnya kelebihan sedekah, maka sedekah boleh melindungkan seseorang itu daripada api neraka walaupun dia hanya ada sebahagian kurma. Nak menunjukkan tidak ada kadar yang remeh bagi sedekah, apa yang dia ada maka sedekahkanlah. 2348 baca. Daripada Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala, beliau berkata, Nabi SAW bersabda, ma minkum min ahad, tidak ada seorang pun daripada kamu, illa kecuali sayukallimuhullah, Allah akan bercakap dengan dia, Allah akan berbicara dengan dia. Dan bila kita bertemu dengan Allah seorang-seorang, tak ada peneman. Laisa bainahu wa bainahu tarjuman, tidak ada di antaranya dan di antara Allah sebarang penterjemah, sebarang peguam bila. Dia kena jawab semua pertanyaan Allah secara direct, secara terus. Kita nak berdiri depan hakim pun kita kadang-kala takut. Nak berdiri depan polis pun pada waktu itu kita risau. Apatah lagi nanti nak berdiri di hadapan Allah tanpa ada seorang peneman. Fayanzur aiman, maka dia akan mula melihat ke arah kanannya. Fala yara, maka dia tidak nampak apa-apa kecuali amalan yang dia telah lakukan. Wa yanzuru ash'am, lalu dia melihat pula sebelah kiri, maka dia tak nampak apa-apa kecuali amalan yang dia telah lakukan. Wa yanzuru baina yadayhi,
dan dia melihat ke arah depan dia, maka dia tidak melihat apa-apa kecuali api neraka tilqa wajhi yang berada di hadapannya. Maka Nabi ingatkan, fattakun nar, maka di dunia ini selamatkanlah, jauhkanlah diri kamu daripada api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sebahagian kurma. Punya besar kelebihan sedekah boleh menyelamatkan manusia daripada api neraka. Terus maka dalam riwayat ini ada penambahan, walaupun dengan satu perkataan kalimah yang elok, yang baik, maka selamatkanlah diri kamu daripada api neraka. Bayangkan pula kalau perkataan-perkataan yang tak elok yang kita buat, semua itu akan dinilai, dihisap, dihitung oleh Allah. Terus 2349 baca laju sikit. Daripada Adi bin Hatim, hadis ini nak menunjukkan bagaimana Nabi bersungguh-sungguh ketika mana Nabi dah diperlihatkan dengan neraka. Seolah-olah Nabi boleh nampak neraka. Maka Nabi telah berpesan bahawa lindungilah diri kamu daripada api neraka dengan bersedekah. Maka daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, beliau berkata, zakara Rasulullah, Nabi SAW telah menceritakan an-nar, tentang neraka. Fa'arada, maka Nabi telah memalingkan wajahnya. Wa asyaha, asyaha ada banyak makna. Antaranya adalah Nabi telah menghadapkan semula wajahnya. Kejap Nabi berpaling, kejap Nabi menghadapkan. Kejap Nabi berpaling, kejap Nabi menghadapkan semula wajahnya. Kita nak lihat dulu terjemahan asyaha pada muka surat sebelah, pada baris yang pertama. Maka ada yang menterjemahkan al-hadhir, memberi amaran. Kemudian ada yang menterjemahkan al-muqbil, menghadapkan kembali wajah. Ada yang menterjemahkan al-harib, yang lari. Ada juga yang menterjemahkan al-mani, yang menghalang. Dan juga banyak terjemahan-terjemahan yang lain. Maka kita terjemahkan sebagai al-muqbil, aqbala. Maka Nabi paling, Nabi menghadapkan semula wajah baginda. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, ittaqun nar, jauhilah diri kamu daripada api neraka. Thumma a'rada, kemudian Nabi berpaling. Wa asyaha, dan mengembalikan semula wajah baginda. Sehingga kami menyangka bahawa seolah-olah baginda boleh melihat ke arah neraka yang berada di hadapan baginda. Kemudian baginda bersabda, ittaqun nar, jauhkanlah diri kamu daripada api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan separuh kurma. Sebahagian, syik bukan setengah, sebahagian daripada kurma. Faman lam yajid, maka barang siapa yang tak ada apa-apa nak sedekah, walaupun sebahagian kurma tak ada, maka sabda Nabi, bersedekahlah dengan fabi kalimatin tayyibah, dengan kalimah yang baik, dengan perkataan yang baik. Walam yazkur, baca 2350, masih lagi nak menerangkan, jauhkanlah diri daripada neraka walaupun dengan separuh kurma ataupun dengan ucapan yang baik. Sebab itu daripada sini dan Al-Quran kita belajar, kalaulah kita bagi sedekah macam mana sekalipun, antara yang boleh merosakkan sedekah, Al-Quran dah sebut, la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha, bila kita bercakap perkataan yang boleh menyakitkan, menyinggung perasaan orang yang menerima sedekah pemberian tadi, maka itu adalah tak disukai. Kerana bercakap dengan elok itu adalah sedekah. Maka sebab itu Al-Quran sebut, kalaulah tak nak bagi apa-apa, maka pada waktu itu bercakaplah dengan ucapan yang baik. Janganlah kita rosakkan sedekah kita dengan menyakitkan hati orang yang menerima dengan perkataan-perkataan yang tak sepatutnya kita cakap dan ungkapkan. Terus daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, sesungguhnya baginda sedang menceritakan tentang neraka. Fata'awwaz minha, maka Nabi telah berlindung daripada neraka. Wa asyaha, dan Nabi telah menghadapkan dengan wajah baginda sebanyak 3 kali. Nabi berlindung, Nabi palingkan wajah, Nabi hadapkan semula. Nabi berlindung, Nabi palingkan wajah, Nabi menghadapkan semula sebanyak 3 kali. Kemudian baginda bersabda, ittaqun nar, jauhkanlah diri kamu daripada api neraka, walau bisyikki tamrah, walaupun dengan sebahagian kurma.
Fa illam tajidu, maka jika kamu tidak mendapati sebahagian kurma, fa bi kalimatin tayyibah, maka jauhkanlah diri kamu daripada neraka dengan perkataan yang baik, dengan ucapan yang baik. Jelas ke jelas? Terus 2351 baca. Maka hadis ini nak menerangkan, kadangkala dalam bersedekah, kalaulah kita menjadi pioneer bermaksud orang yang memulakan sedekah tersebut dan orang lain ikut, maka kita akan dapat pahala. Contohnya kita jumpa satu rumah anak yatim yang sangat daif, maka kita tak mampu nak bantu penuh, tapi kita sedekah dulu dan kita menjadi permulaan kepada orang lain ikut sedekah, maka kita akan dapat pahala semua orang yang bersedekah tanpa mengurangkan pahala mereka. Maka Nabi SAW ajar kepada kita multi-level marketing yang sebenar, iaitu menjadi penyebab kepada orang yang susah dibantu dengan sebab kita yang memulakan sedekah dan pemberian tersebut. Maka daripada Jarir radhiyallahu ta'ala beliau berkata, kunna inda Rasulillah, kami telah berada di sisi Nabi SAW fi sadrin nahar, pada satu awal pagi. Faja'a qaumun, maka telah datang kepada Nabi SAW satu kaum yang mana mereka ni sangat miskin. Hufatun, mereka berkaki ayam. Uratun, tidak berpakaian. Mujtabin nimar, kecuali mereka tutup badan mereka dengan bulu. An-nimar adalah pakaian yang diperbuat daripada bulu. Zaman tersebut, kata para ulama, perkara-perkara yang berkenaan tentang kulit dan bulu adalah murah. Sebab itu kita nampak orang-orang yang susah pada zaman tersebut, pakaian mereka adalah daripada kulit dan bulu. Sebab itu yang mudah untuk mereka dapat. Mutaqallidis suyuf, mereka menggantungkan pada leher mereka pedang. Ammatuhum min mudar bal kulluhum min mudar, kebanyakan mereka daripada kabilah Mudar, bahkan semua mereka daripada kabilah Mudar. Maka bila Nabi nampak kesusahan kumpulan ini, sahabat-sahabat ini, fatama'ara wajhu Rasulillah, maka telah berubah wajah Nabi. Lima ra'a, disebabkan apa yang baginda melihat dengan mereka, minal faqah, daripada kemiskinan. Fadakhala, maka baginda masuk ke rumah, kemudian baginda keluar semula. Maka baginda memerintahkan Bilal untuk melaungkan azan dan iqamah, maka menunaikan solat. Kemudian baginda telah berkhutbah, wahai manusia, ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Tuhanmu yang telah menjadikan kamu daripada jiwa yang satu, iaitu daripada Nabi Adam. Sampailah pada hujung ayat yang pertama, innallaha kana alaikum raqiba. Kemudian Nabi baca pula ayat yang lain daripada suratul Hasyr ayat yang ke-18. Firman Allah, ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah. Wal tanzur nafsun, dan hendaklah memerhatikan setiap yang bernyawa, ma qaddamat lighad, apa yang dia telah hantar untuk keesokan hari. Amalan apa yang dia dah buat untuk hari yang bakal datang selepas mati nanti. Tasaddaqa rajul, maka sabda Nabi, tasaddaqa rajul, hendaklah seseorang bersedekah daripada dinar dia, daripada dirhamnya, daripada pakaiannya, daripada gantang tepungnya ataupun gantang kurmanya. Maka Nabi galakkan pada sahabat untuk sedekahkan apa yang mereka ada. Hatta qal, sehingga akhirnya Nabi bersabda, walau bisyikki tamrah, bersedekahlah walau dengan sebahagian kurma. Maka berkata perawi, faja'a rajul, maka bila Nabi sebut begitu, terus ada seorang Ansar, bisurratin, dia telah membawa satu karung, satu beg, kadat kafu ta'jiz, hampir-hampir tangannya tak mampu nak membawa karung tersebut. Bal qad ajazat, bahkan dia dah tak mampu bawa. Bila dia dengar ni Nabi suruh bersedekah, maka dia cepat-cepat pada waktu itu bawa satu karung yang berisi duit, berisi makanan, berisi segalanya. Maka apabila orang ini mula-mula melakukan apa yang Nabi SAW galakkan, maka summa tataba'an nas, kemudian barulah berturut-turut pada sahabat yang lain ikut. Kata perawi, sehingga aku dapat melihat
qaumaini min ta'amin wa thiyab. Ada dua longgokan yang penuh dengan makanan dan pakaian. Sehingga aku melihat wajah Nabi SAW yatahallal bercahaya ka'annahu mudhibah, umpama emas. Wajah Nabi bercahaya gembira. Tadi Nabi sedih kerana tengok kesusahan mereka. Sekarang ini Nabi SAW bercahaya wajah baginda. Maka baginda Nabi SAW bersabda, man sanna, barang siapa yang memulakan sesuatu di dalam Islam dengan amalan yang elok, maka orang lain ikut, maka baginya pahala amalan tersebut dan juga pahala orang yang melakukan amalan tersebut kerana mengikutinya. Min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'un, tanpa ada mengurangkan pahala mereka sedikit pun. Wa man sanna, dan barang siapa yang memulakan sesuatu amalan dalam Islam, amalan yang buruk, kana alaihi wizruha, maka dia kena tanggung dosa tersebut, dan dia kena tanggung wa wizru man amila biha, dosa orang yang mengikuti perbuatan tersebut disebabkan dia. Sebab itu kita belajar daripada sini, zaman kita, orang yang ada influencer, dia kena berhati-hati dengan apa dia buat. Sebab kalaulah dia buat itu benda dosa, maka dia dapat dosa tadi. Namun, kalaulah orang lain tiru dan ikut dosa dia, kerana dia influencer, kerana dia ada pengaruh, maka setiap perbuatan orang lain yang orang lain buat dosa disebabkan dia kerana mengikuti dia, walaupun dia tak suruh, walaupun dia tak ada cakap apa-apa, dia tetap kena tanggung dosa tersebut. Sebab itu Nabi SAW ingatkan. Terus. Summa khataba. Maka dalam hadis ini jelas maksud daripada azan dan Bilal yang Nabi suruh Bilal lakukan adalah itu adalah solat fardu zuhur. 2353 baca sampai habis. Hadis ini lebih kurang sama, baca sampai habis berkenaan tentang apa yang kita baca tadi. Terus An-nimar, apakah maksud an-nimar? As-thiyabu minas suf, pakaian daripada bulu-bulu binatang. Terus wasaqul hadis. Al-ayah. Terus 2354 pun lebih kurang sama, baca sampai habis. Maka hadis lebih kurang sama, kata Jarir bin Abdullah Al-Bajali, telah datang beberapa orang daripada kalangan Badui kepada Nabi SAW. Mereka hanya memakai pakaian daripada bulu. Fara'asu ahalihim, maka Nabi telah melihat betapa teruknya situasi keadaan mereka. Qad asabat hajah, mereka telah ditimpa dengan keperluan yang terdesak, mereka sangat-sangat susah. Maka Nabi SAW pun solat zuhur dulu, berkhutbah. Ada seorang sahabat yang mula-mula bergerak membawa satu karung yang besar, maka diikuti oleh sahabat yang lain. Maka Nabi SAW berubah wajah baginda menjadi gembira. Bab yang ke-12 berkenaan tentang al-hamal. Al-hamal bermaksud memikul sesuatu bebanan biujratin, dengan syarat upah, yatasaddaqu biha, supaya dia boleh bersedekah. Maka ada sebahagian sahabat yang pada waktu itu dia bekerja keras supaya dia boleh bersedekah. Wan nahyu syadid, dan larangan keras, an tanqisil mutasaddiq, daripada merendah-rendahkan, meremeh-remeh, mengejek-ngejek orang yang bersedekah, biqalilin, walaupun dengan sesuatu yang sedikit. Janganlah kita kata, alah, 1 sen je kau nak sedekah, nak beli apa-apa pun tak boleh. Contoh, maka larangan, tak boleh. So kita tak tahu situasi keadaan dia. Dan pada waktu itu kalaulah Allah terima sedekah 1 sen dia, lebih daripada sedekah seseorang yang mungkin pada waktu itu lebih banyak daripadanya. Maka larangan yang keras daripada merendah-rendahkan orang yang bersedekah,
walaupun sedekahnya sedikit. Dalam hadis ini kita akan nampak sifat merendah-rendahkan amalan dan sedekah orang lain itu sebenarnya adalah sifat golongan munafik. Terus 2355. Daripada Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, kami telah diperintahkan untuk bersedekah. Qala kunna nuhamil, maka untuk bersedekah kami telah memikul bebanan di belakang kami untuk mendapat upah supaya mereka boleh bersedekah. Ini nak menunjukkan kesungguhan para sahabat untuk mendapat harta supaya mereka boleh bersedekah. Terus maka ada seorang yang bernama Abu Akil, dia telah bersedekah sebanyak separuh gantang, lebih kurang 2 cupak. Terus maka ada seseorang yang telah membawa lebih daripada separuh gantang. Maka orang munafik telah mengejek Abu Akil punya sedekah. Mereka berkata, sesungguhnya Allah Maha Kaya daripada memerlukan sedekah yang sedikit ini. Wa ma fa'ala hadzal akhar, dan orang yang sedekah banyak pula mereka ejek. Orang yang sedekah banyak ini tidaklah melakukan ini kecuali kerana riak, nak menunjuk-nunjuk. Maka turunlah ayat alladzina yalmizunal mutawwi'in, dan orang-orang yang mengejek orang-orang yang melakukan ketaatan daripada orang yang beriman fi sadaqat, pada sedekah-sedekah mereka. Walladzina la yajidun, dan orang-orang munafik adalah orang-orang yang mengejek mereka yang tidak mendapati apa-apa untuk disedekahkan kerana kemiskinan mereka. Maka Allah cela dan Allah herdik perbuatan munafik yang mengejek sedekah orang beriman. Terus 2356. Maka hadis ini menerangkan para sahabat sanggup bekerja dengan memikul bebanan yang berat di belakang mereka supaya mereka boleh dapat upah untuk bersedekah. Kemudian Al-Fatihah untuk Hazi Kaiju kerana ibunya meninggal. Al-Fatihah. Kita niatkan moga kesejahteraan, keselamatan dan Allah Subhanahu Wa Taala tempatkan almarhumah di kalangan mereka-mereka yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Salam takziah, moga Allah kurniakan kesabaran dan ketabahan, insya-Allah. Insya-Allah kita akan sambung balik pada jam 6.30 insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.